Lalu aku teringat cita-cita untuk melepak di coffee house. Berhawa dingin. Walaupun masih belum mampu setakat ni, esok belum tahu. Otak terus membuat kira-kira. Mungkin bual bicara di sana nanti lebih mantap. Sambil melihat si betina menari di tiang. Si jantan terus membuat kira-kira bagaimana untuk terus gah sambil membetulkan ikatan tali di leher dan kod yang dibeli di kedai bandel. Lantas menyusun strategi demi kemaslahatan hidup yang mungkin paling lama 40 tahun sebelum mati ditanam. Tengok dayang-dayang dahaga terus hilang. Nafsu bagaikan helang. Ini dekat mana pula? Wah, menakjubkan. Itulah dia sedikit preview ataupun ringkasan. Ya. Monodrama sebenarnya. Itu dikenali sebagai monodrama. Abstrak sungguh sebenarnya sebab kalau kita dengar biasa-biasa mungkin kita tidak cukup faham. Kita kena faham lebih lanjut lagi dengan mereka yang terlibat dengan pementasan ini. Secara ringkasnya saya difahamkan apa yang kita lihat tadi ialah petikan daripada dua pementasan, Shroud dan juga balada Bloody Kaki Lima. Yang ini merupakan teater ruang tamu untuk siri yang ketiga sebenarnya. Siri yang ketiga untuk teater ruang tamu. Yang bakal dipersembahkan balada Bloody Kaki Lima dan juga Shroud. Nama dia pun abstrak. Ya, betul. Kita nak tahu apa abstraknya, apa yang menjadi main point ataupun indipati utama kedua-dua teater monodrama ini. Saya pun pertama kali menyaksikan monodrama ni. Kita bersama dengan siapa? Kita ada 4 tetamu sekarang ni sebenarnya. Dua yang tadi dekat yang dekat ruang tamu tadi. Okey, yang pertamanya ialah Encik Ahmad Fauzi merupakan pengarah dan penulis kepada teater ini. Ya, saya. Betul Okey. Dan juga Cik Azim penerbit. Ya, saya. Selepas tu ialah Rauf Arif, pelakon yang hujung sekali, dan juga Raja Amy, pengarah dan juga penulis dan juga pelakon. Okey, siapa yang dulu yang boleh terangkan kepada kita sebenarnya apa yang kita saksikan sebentar tadi? Okey. Silakan. Silakan. Apa yang kita pentaskan tadi adalah untuk siri ketiga daripada siri teater ruang tamu. Okey, Sanggar Teater Fauzanawi dah mengadakan sebanyak 2 siri sebelum ni untuk Sanggar Teater Ruang Tamu, di mana kita buat dekat Sanggar punya tempat juga. Ia adalah persembahan monodrama yang kita pentas kat situ untuk panggil semua peminat-peminat Sanggar Teater Fauzanawi untuk bercampur dan bermesra dengan kita, dan kita open the door untuk diorang. So tadi tu adalah setiap siri kita ada different berlainan monodrama. Tadi adalah monodrama yang mana speciality ni adalah kita memberi peluang kepada ahli sanggar. Untuk ahli sanggar yang baru sebagai penerbit, pengarah, pelakon dan juga penulis skrip. Okey. Jadi boleh kita katakan yang ada kat sini ialah ahli-ahli baru
Betul lah. Macam tu yang diberi peluang menerusi teater ruang tamu ni. Baru tak baru, lama tak lama. Macam tu. Dia ada dua generasi. Baru Generasi dalam yang pasukan ni lah maksudnya macam tu. dia ada dua generasi. Generasi yang pertama ialah generasi Ibu Fauzia Nawi. Okey. Generasi yang baru-baru ni yang kami-kami lah. Gitu. Okey. Okey. Baik, Fauzi. Monodrama tu. Betul. Ya, Kita nak konsep tahu monodrama monodrama ni saya ada baca sikit lah. Monodrama ini melibatkan satu karakter, tidak melibatkan mana-mana props dan hanya bermonolog dan juga ialah satu saja karakter ataupun watak yang dibawa. Okey. Untuk Balada Beladi Kaki Lima, saya sebagai seorang penulis dalam cerita ini, saya melihatnya bukan dari satu karakter sahaja. Sebab dalam cerita ini saya memberikan beberapa karakter. Karakter seorang peguam, karakter seorang penjual burger, karakter seorang lelaki yang duduk di kedai makan yang tiba-tiba ditegur, disapa, karakter seorang lelaki yang ketika ditemu duga bagaimana pula. So ianya tidak tertakluk kepada satu karakter, tapi satu main karakter, watak utamanya ialah seorang peguam itu. Tapi kita pecahkan sedikit demi sedikit dan itulah yang mewarnai Balada Beladi Kaki Lima sebenarnya. Dengan tajuknya pun agak sedikit seram, ada bloody di situ. Mungkin itu menceritakan karakternya sebenarnya. Persiapan dari segi ialah menghimpunkan generasi baharu seperti mana yang diterangkan tadi. Bagaimana agaknya ialah untuk membabitkan lakonan yang hanya melibatkan skrip dan juga watak secara solo. Adakah itu sukar untuk bagi mereka yang baru ini ataupun senang saja untuk diaplikasikan? Untuk yang baru ataupun yang lama, jika mereka tidak melalui latihan yang intensif, pada pelakon yang profesional sekalipun, kalau tidak ada basic, ianya agak sukar. So apa yang penting sebenarnya ialah latihan. Latihan bagi kami, latihan yang diterapkan oleh Ibu Fauzia Nawi sendiri dan juga pengarah kami Arianda Mulia di Sanggar Teater Fauzia Nawi. Apa yang penting ialah latihan. Untuk persediaan untuk teater ruang tamu siri ketiga ini, persediaan mereka mengambil masa sehingga 3 bulan. Itu paling minima. Kalau sepatutnya kita paling kurang pun kena 6 bulan ya, Cik. 6 bulan. So untuk mereka melakukan apa yang baru saja ditunjukkan, ianya memerlukan latihan intensif, disiplin, fokus yang sekarang ini kita tidak nampak lagi di TV. Bagaimana seorang pelakon itu perlu membuat kajian, perlu membuat karakter analisis, tapi mereka mengambil ringan, mengambil mudah. Apa yang perlu sekarang ini ialah latihan. Walaupun baru, walaupun lama, latihan harus berterusan. Yang betul kan. Okey. Rauf ialah pelakon untuk Ishrod, betul ya? Raja Emil. Raja Emil untuk Ishrod. Okey, saya dah fikir tadi sebabnya dah nampak macam peguam tu. Rasanya kan. Okey, mungkin kita mulakan untuk balada untuk Ishrod dulu. Raja Emil, berapa lama sebenarnya monolog tu akan berterusan? Dan dalam keadaan yang macam mana sebenarnya? Kena duduk satu position sajakah ataupun yalah kalau kita tengok tadi macam-macam posisi yang ada. Macam mana tu? Tak, saya bermula dengan penuh dengan energetik. Okey. Kiranya dari mula tu saya kena macam ikut flow, ikut apa karakter yang saya bawa seterusnya. Kiranya dia dari satu watak yang macam berfantasi menjadi satu karakter kepada satu karakter yang lain. Tapi secara keseluruhannya durasi berapa lama? Durasinya selama 40 minit. Tanpa henti. Itu yang tadi Mak Fauzi kata kena betul-betul intensif. 40 minit sepenuhnya dialog secara monolog tadi. 40 minit dialog berselang-seli dengan aksi. Okey. Saya kena paparkan. Nak tahu kena datang. Itu sebenarnya. Okey. Tajuknya Shrod. Shrod. Maksud apa? Shrod tu dia macam Sejenis kesambunyi? Sejenis kesambunyi yang bila kita macam tidak perlu diterangkan lebih lanjut kalau dia tidak sesuai. Okey. Rauf mungkin boleh kongsi juga macam mana pula pengalamannya untuk Balada Beladi Kaki Lima? Untuk Balada Beladi Kaki Lima ni, seperti yang pengarah saya cakap, paling kurang 3 bulanan. Jadi saya perlu duduk dengan peguam, saya perlu duduk dengan
penjual burger, saya kena tahu cerita diorang sebab saya bukan orang-orang yang watak yang saya lakukan tu. Jadi saya perlu buat research, saya perlu study macam mana diorang melayan pelanggan, macam mana diorang bercakap seperti seorang peguam. Itulah. Itu yang kesukaran. Nak menghafal dan sebagainya tu macam mana? Nak menghafal, contohnya kalau kami diberi 20 muka surat skrip, 20-20 tu dari awal sampai habis kena hafal semua. Tak boleh tambah, tak boleh tinggal. Saya 5 muka surat pun tak tahu hafal ke tidak ini. Dia yang menariknya teater ruang tamu ni adalah di mana kami semua ni, kami adalah pelakon, kami adalah penerbit, kami adalah pengarah, penulis skrip, kami juga kru. Jadi kita rotate kerja tu. Kita bertukar setiap kali siri kita. Jadi mungkin naskah orang ni jadi watak role lain pegang peranan sebagai dan orang lain jadi penerbit, orang yang jadi pengarah. Keempat Anda nanti akan beraksi atas pentas. Saya dah beraksi. Okey. Ini belum lagi. Akan datang. Jadi kali ini dua-dua. Sebelum ni kita buat siri pertama adalah pasangan suami isteri. Siri kedua dua perempuan. Saya dengan kawan saya lagi seorang, Anis. Siri ketiga dua lelaki. Siri keempat kita tengok nanti. Setakat ni macam mana sambutan yang sebelum-sebelum ini? Setakat ni sambutan teater ruang tamu agak memberangsangkan. Malahan untuk minggu ni punya persembahan pun sebab dia berlangsung setiap hujung minggu. Setiap 2 bulan sekali kita ambil Jumaat Sabtu Ahad. So far sepanjang ni untuk pementasan kali ni, teater ruang tamu kali ni, untuk Jumaat, Sabtu dan Ahad saya rasa tiket hanya tinggal lagi 2-3 tiket je rasa. Ya, saya. 2-3 tiket saja lagi. Kena rebut dengan pantas lah maksudnya 2-3 tiket tu. Lokasinya di mana? Lokasinya di Ampang, Taman Putra Sulaiman, Sanggar Teater Fauzanawi. Boleh search dekat Waze semua ada. Saya nak minta pelakon sebenarnya Rauf dan juga Raja Amy untuk menggunakan mood monolog tadi. Tapi dah ada lain sikit, ajak dia orang untuk tonton, untuk sertai Sanggar Teater Fauzanawi. Mungkin untuk siri yang keempat selepas ini ataupun kalau sempat yang 3 tiket yang kena rebut tu, yang sekarang juga. Tapi macam tadi tau. Yang macam tadi, yang macam Mungkin ada pergerakan, drone semua lah. nada tu. Na 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 na. Jom saksikan teater ruang tamu siri 3, Shroud dan Balada Beladi Kaki 5. Saksikan. Okey, Rauf tak terlepas. Orang kena juga. Walaupun showmanship yang ni macam apa kan? Okey. Jangan lupa saksikan Balada Beladi Kaki 5 dan juga Shroud untuk teater ruang tamu siri yang ketiga di Sanggar Teater Fauzanawi. Ala-ala peguam. Watak peguam. Watak peguam. In character, okey. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada semuanya sekali dari Sanggar Teater Fauzanawi bersama-sama dengan kita hari ini bercakap tentang atau memberikan insight sedikit sebenarnya tentang Shroud dan juga Balada Beladi Kaki 5. Dalam masa 10 minit ni, dua nama teater tu je yang sempat saya hafal tak, belum lagi 40 muka surat. Wow. Okey, Anda semua sangat mengagumkan. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kami hari ini. Hujung minggu ni 2, 3 dan 4 Disember. 2, 3 dan 4. Okey, ada 3 tiket saja lagi. Okey. Dah 2. Satu lagi. Abang Wan, terima kasih dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk siri yang ketiga ini dan kita harapkan agar siri akan datang lagi banyak dan bukan saja melibatkan orang-orang baru, orang-orang lama juga aktif dalam teater monodrama ni. Okey?